Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada anda. Saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk kita jahit baby seam pada bahagian bawah tulip dan juga cara cantum. Okay, cara cantum badan untuk kita punya blouse tulip ni. Okay, dekat sini pun saya dah standby. Saya memang standby awal-awal. Kita dah siap jahit tepi. Okay, kita dah sediakan tapak baby seam. Kalau nak buat baby seam ni dia ada tapak. Nanti sekejap lagi saya akan tunjukkan. Hari ni saya akan tunjuk macam mana cara kita nak buat baby seam. Baby seam menggunakan tapak. Tetapi kalau anda tak ada tapak baby seam pun sebenarnya boleh nak buat baby seam, tak ada masalah. Nanti kita tunjukkan. Cara manual pun boleh tau sebenarnya. Kalau kita nak buat baby seam ni, kalau kita tak ada tapak. Saya dah buat sebelah sebab saya nak tunjukkan contoh pada anda. Ini kita punya badan belakang. Pastikan siapa yang dah buat pola, yang dah potong kain, anda boleh jahit tepi. Okay, boleh jahit tepi. Cuma tinggalkan bahagian leher saja. Leher saja yang tak perlu jahit tepi. Dan juga bahagian tulip dia lah. Bahagian tulip tak payah jahit tepi lah. Sekejap saya tunjukkan So macam saya cakap tadi, bahagian leher bahagian leher tak perlu jahit tepi. Dan juga bahagian tulip dia, ni bahagian tulip dia tak payah jahit tepi. Sebab kita nak buat baby seam. Nampak tak bahagian tulip dia yang serong yang kita buat semalam. Yang bahagian bawah ni tak payah jahit tepi. Ada 2 keping. Okay, 1, 2, sama juga. Okay, leher tak payah jahit tepi dan juga bawah. Yang ni saya dah buat dah baby seam. Nampak tak? Nampak tak saya dah buat baby seam. Okay, ni saya dah jahit baby seam. Alright, ni belakang dia. Ni baby seam yang saya dah siap jahit. Okay, nampak tak? Okay, nampak ni bahagian dalam baby seam tau. Okay, bahagian luar dia macam ni. Nampak jahitan dia kemas. Ni bahagian dalam dia. Alright. Sekejap lagi saya akan tunjukkan. Okay, saya dah buat untuk bahagian sebelah dia sebab dia kan ada 2 keping. So yang sekeping ni saya dah buat supaya kita dapat orang kata drapkan masa tu kan. Sebab nak buat baby seam ni pun makan masa juga. Sekejap lagi saya tunjuk. Yang saya buat tadi ni kita menggunakan mesin atau kita menggunakan tapak dia, tapak kelem. Dia tapak kelem dia ada pelbagai saiz tau. Okay, kalau anda nampak kat sini dia ada pelbagai saiz. 10 inci ada. Okay, kalau saya ada rasanya ada 2 atau 3 saiz saya ada. Okay, ni dia kita pakai tapak kelem. Boleh nampak tak? Mana kamera? Ni. Ini dia tapak kelem. Okay, bentuk tapak kelem macam ni. Alright. Ini dia tapak kelem. Dia ada pelbagai saiz. Tapi kalau anda kata, cikgu saya tak ada tapak kelem lah, boleh buat secara manual. Boleh buat juga secara manual, tak ada masalah. Sekejap lagi saya akan tunjuk. So, sebelum apa-apa, sebelum kita mulakan jahitan kita kena settlekan bahagian tulip dia, bahagian bawah dia tu. Okay, bahagian bawah. Alright, bahagian bawah kita akan selesaikan dulu. Untuk kain saya ni depan belakang warna dia sama kan. So saya akan tanda. Saya memang akan tanda. Tak payah banyak tanda asal kita faham. Nampak tak tanda biru? Tanda biru ni maksudnya saya tahu ini adalah bahagian belakang. Jangan silap jangan silap. Nanti bila anda silap, bila nak cantum rupa-rupanya anda buat belah yang sama. Tak jadilah tulip dia. Tu tulip sebelah, tulip serong sebelah. Okay, yang kita nak buat ni tulip kiri dan
kanan. Okey, so saya akan tunjukkan menggunakan tapak baby seam. Yang nak gunakan manual pun boleh. Kalau nak guna manual dia macam mana tahu? Anda kena jahit suku inci. Suku inci ke bawah. Kalau anda boleh jahit lagi kecil lagi bagus. Maksudnya macam anda boleh jahit satu pun kan, keliling sampai habis, kemudian baru jahit sekali lagi. Kena jahit 2 kali. Kalau kita menggunakan manual lah, cara manual. Okey, so saya tunjukkan InsyaAllah kita tengok nanti macam mana. Nanti kalau kita punya plan ni berjalan lancar, saya akan tunjukkan separuh kita gunakan tapak, separuh kita gunakan manual. Boleh? InsyaAllah saya tunjukkan. Kita tukar tapak dulu saya tunjuk cara kita gunakan tapak baby seam dulu. Okey, saya tengok saya tak nak guna yang halus sangat. Yang ni halus sangat, kita gunakan yang ni. Okey. Selesaikan dulu bahagian tulip dia tu. Cantik sangat blouse tulip ni. Yang ada anak dara kat rumah tu kan. Yang raya ni nak pakai sedondon. Kalau anda tak ada idea, ini antara orang kata baju yang memang sangat cantik lah. Okay. Dan satu lagi sebelum saya terlupa. Sebelum saya terlupa, saya nak bagi tahu. Untuk kita punya pola, mini pola blouse tulip ni ada dalam buku terbaru kita, buku kanak-kanak, tetapi saya buat dalam bentuk yang kanak-kanak punya lah. Maksudnya yang dewasa dah tengok live kita ni kan. So untuk ukuran kanak-kanak, pola blouse tulip kanak-kanak akan ada dalam buku terbaru kami. So kalau anda nak dapatkan, nak tengok balik ataupun teringin nak buatkan untuk anak, nak pakai sedondon, insyaAllah awal bulan 2 ni buku tu akan keluar. InsyaAllah, doakan. Okay, ada di dalam buku baru kita, buku pola kanak-kanak tersebut. Okey, so cara nak jahit, boleh fokus. Untuk kita nak jahit kita punya bahagian kita punya seam bawah ni mula-mula anda kena lipat macam ni dulu 2 kali. Permulaan. Okey. Lipatkan dia 2 kali, kecil je. Lipatkan dulu. Kemudian anda letakkan. Yang mula-mula ni kena elok-elokkan dululah. Sebab tu ada orang suka guna manual. Ada orang suka guna dia punya tapak. Letakkan jarum. Okay, so bahagian kain kita ni kita masukkan dekat dalam ni. Ni cara nak mulakan baby seam masukkan dalam ni. Nampak tak? Okay, nampak tak? Okay, kita masukkan dalam ni. Kita kena kawal Okay, kita kena kawal dia. So slow-slow dulu. Bahagian ni kita jahit slow-slow. Bismillahirrahmanirrahim. So, kita jahitkan. Mula-mula. Okay. Jaga kena jaga. Dia bahagian-bahagian kona dia ni kena jaga. Kadang-kadang dia terlepas. Okay, nampak? Masukkan. Jangan laju-laju bahagian ni. Okay. Elok-elok dulu. Bahagian kona ni kita kena slow-slow. Jangan laju-laju. Nanti tak elok. Okay. Pastikan kain ni macam ni tau. Kita kena tolakkan dia macam ni. Bukan kita lipat dia sangat macam tu. Nanti pun tak cantik. Kita kena kawal dia. Mata tu tengok betul-betul. Tak boleh tegak macam ni. Nanti dia
tak masuk dalam lubang. Okay, so kena kawal dia, tengok betul-betul. So dia akan jadi cantik lah. Okay, alright, so saya teruskan. InsyaAllah saya buat separuh guna tapak ni, separuh saya akan buat manual. Kita tengok perbezaan. Okay, nampak? Jangan nak jahit laju-laju, nanti tak cantik, kena buka balik. Kawal dia. Okay, kawal dia. Macam ni. Nampak tak? Dia tak masuk. Okay, tak apa. Saya teruskan kat sini. Separuh nanti saya buat guna tapak biasa guna manual. Okey, tu cara nak guna tapak sembat ni. Okey. Boleh tak? Okey. Ni nampak, kadang-kadang kalau kita guna tapak sembat ni kena hati-hati. Takut dia tak terkena. Okey. Alright. Saya akan gunakan tapak biasa pula. Ataupun cara manual dekat sini. Kadang-kadang cara manual macam saya lebih suka guna cara manual. Cara manual ni dia lebih kemas sebenarnya. Tak adalah kita nak kena buka balik, yang tak termasuk tapak kan. Okay, boleh cara nak gunakan tapak kita punya tapak klaim. So saya tukarkan kepada yang ni sedikit lagi ni saya nak tunjuk cara manual. Ada orang tak ada tapak kan. Kalau tak ada tapak sebenarnya anda masih lagi boleh buat jahitan baby seam ni. Jahitan ni biasa kita guna pada mana tahu? Shawl kan. Shawl di tepi-tepi shawl tu biasanya orang akan guna inilah jahitan ni. Okay, so saya pasangkan tapak biasa. Pada shawl pun boleh kalau anda nak gunakan tapak biasa. Lagi kemas pada saya, cuma anda kena betul-betul sampai siap. Memang dia orang kata makan masa lah sikit, tapi pada saya dia lebih kemas. Okey, ada yang tanya, cikgu harga buku berapa? Harga buku saya masih lagi buka untuk Fauzia Johan saya nak jawab pertanyaan Fauzia Johan yang tanya tentang harga buku. Harga buku masih lagi kita bagi dalam harga promosi iaitu 98 saja, dan anda perlu orang kata tambah RM10 untuk Semenanjung Malaysia, postage RM10. Sabah Sarawak tambah postage RM15. Okay, yang berada di Brunei dan juga Singapura, postage-nya adalah RM40. Kita dah dapat dah orang kata hikmat penghantaran yang paling-paling berbaloi yang kami cari untuk tahun ni, untuk anda semua. Alright. So kalau siapa yang nak, masih lagi kita buka untuk harga promosi, boleh WhatsApp pada nombor yang kita dah pinkan di bawah. Okay, so saya akan tunjukkan cara manual macam mana. Okay, so kita lipatkan macam ni, kecil je. Kalau boleh anda dapat satu pun lagi bagus. Okay, saya tunjukkan. Tapi dia kena jahit 2 kali lah. Pada saya, kalau anda tanya saya lebih suka cara manual. Okay, nampak tak? Tapi anda kena jahit 2 kali. Ini yang pertama. Okay, yang pertama kena hati-hati juga. Okay, nampak tak? Saya jahit kecil je. Agaran dia dalam 1 hun. Jangan tarik kain sayang. Nak jahit ni jangan tarik kain. Pastikan tengok jangan ada yang terlepas. Jahit jangan laju-laju, slow-slow. Sebab apa? Bila kita guna tapak, kadang-kadang dia, kalau kita dia dah terlepas dari landasan dia, memang tak cantik. Kena buka balik. Nampak tak? Jahit kecil, alui je. Orang Kedah kata betul ke? Okay,
Settlekan dulu untuk bila kita nak jahit baju blouse tulip ni, settlekan dulu bahagian tulip dia. Okey. Lepas tu barulah kita selesaikan bahagian yang lain. Okey. Potongkan yang lebih ni. Clear tak ni? Nampak tak? Kalau ada soalan dah boleh drop anda punya komen di ruangan bawah tu Anda punya soalan tu. Ya? Okey. Ini yang pertama. Okey? Ni cara kita nak buat manual tau. So, ni tak siap lagi sebab kita kena jahit satu lagi. Pastikan kemas. Itu je. Itu je. Okey, nampak tak? Pastikan kemas. Ini yang pertama tadi kita lipat sekali lagi. Nampak tak? So, kita jahit di tempat yang tadi juga. Saya lebih suka sebenarnya kalau kita gunakan manual. Ada orang dia mahir gunakan tapak ni. Tak ada masalah lah, gunalah kalau ada jahit memang cantik dan juga kemas. Tak ada orang kata lari-lari. Boleh gunakan. Okay, boleh gunakan. So, kita jahit sekali lagi. Apa dia? Okay, so kita jahitkan. Kemas-kemas hati-hati jahit tu. Ni sebab saya nak cantum daripada bahagian ni kita pakai tapak. Kita bahagian satu lagi. Okey. So, nanti anda boleh tengok perbezaan dia. Tindihkan aja pada jahitan yang kita jahit tadi. Ni cara manual. Pada saya lebih kemas lah. So kita dapatlah orang kata apa? Tak adalah jahitan yang terlepas. Tapi kena jahit kemas. Kena jahit kemas. Okey. Sampai habis. Okey, matikan dia. Ada yang tanya kalau guna piping boleh tak cikgu? Boleh sayang, boleh. Okey, boleh, tak ada masalah. Guna piping pun boleh. Lagi senang lah, tapi pastikan bahagian corner tu betul-betul jadi orang kata apa? Corner lah. Apa bahagian apa rupanya? Bahagian selekoh tu kena betul-betul jadi selekoh lah kalau pakai piping. Jangan pula dia jadi kejong pula tegak. Kena pandai lah. Okay, tak ada masalah. Boleh. Ataupun nak letak render ke, nak letak border lace ke pun boleh. Border lace, orang kata border lace tu janganlah besar sangat, tak cantik. Jangan yang lebar, yang kecil je. Kita tak letak basi bawah 1 inci sayang. Cuba tengok balik. Kita tak letak basi 1 inci. Macam ni, memanglah mula-mula masa kita potong kain tu kita letakkan basi. Betul tak? Tapi sebab kita dah potong bahagian bawah, sebenarnya kalau bahagian depan kita tak letak basi pun tak apa. Okey. Sebab kita lepas tu kita nak potong bahagian bawah. Yang belakang tu pastikan ada basi lah. Okey. Sebab apa kita letak basi dekat bahagian bawah ni, nanti kita nak samakan dengan bahagian belakang. Nanti kita tengok sebab apa. Okay, bahagian bawah ni saya yang basi 1 inci tu memang saya tinggalkan. Sebab kita tak nak nanti bila kita cantum depan dengan belakang tak sama. Boleh faham tak ni? Nanti saya akan tunjukkan bila kita nak cantum depan dengan belakang. Nak jahit ada yang tanya nak jahit tepi tudung boleh tak cikgu? Nak jahit tepi halus pun boleh sayang. Boleh. Tu saya cakap, bila saya mengajar, anda boleh olahkan semula. Hari ni saya nak tunjuk cara macam mana nak buat baby seam. Mungkin ramai yang rasa macam baby seam ni lambat lah kan, susah lah, takut nanti tak kena lah kan.
Betul, memang betul. Baby sim ni dia memang agak rumit sikit. Sebab tu saya suka guna manual. Nampak tak bila kita guna manual? Dia lebih kemas dan juga kita boleh jaga. Misal kata tak terkena, kita boleh jaga dia. Kita tahu. Nampak tak? So, dia akan jadi lebih kemas. Saya suka cara yang manual sebenarnya untuk baby sim ni. Depan dia pun cantik lah kita jahit. Okay? So, kalau ada yang tanya, cikgu kalau saya nak jahit tepi tudung boleh? Yang halus tu? Boleh. Cikgu saya nak jahit piping boleh? Boleh. Cikgu saya nak letak border list boleh? Boleh sayang. Semua boleh. Cuma hari ni saya nak tunjuk cara buat baby sim kat bawah tu. Terpulang. Kalau rasa nak jahit tepi halus saja pun boleh. Tak ada masalah. Memang cantik. Memang sangat cantik. Okay? Alright? Boleh? Boleh Okay. Untuk bahagian bawah yang tanya basi tu, kalau anda nak letak basi setengah inci pun tak ada masalah sayang. Okay, tak ada masalah. Boleh. Pastikan depan dengan belakang bila kita jahit dia sama. Jangan pula nanti depan dengan belakang tak sama. Kena sama. Okey. Kita dah selesai dah siapkan bahagian baby sim. Nampak tak perbezaan? Okey. Ni dia dekat bahagian cantuman antara saya yang ni kita pakai apa ni? Kita pakai tapak kelem tu. Nampak tak? Yang ni kita gunakan tapak kelem. Yang ini kita gunakan manual. Okey. Ini tapak kelem, ini manual. Saya lebih suka guna manual ni. Okey? Nampak dia lebih kemas. Cuma bila kita guna manual, kita kena kawal. Pastikan jarak dia tu sama. Jangan sekejap kecil, sekejap besar, sekejap kecil, sekejap besar. Pun tak cantik. So, pastikan jarak dia sama. Ni saya guna manual. Okey? Dia lebih kemas sebenarnya. Bila kita pandai jaga jarak dia. Okey? Saya dah, orang kata dah balun ataupun saya dah tunjukkan kedua-dua teknik. Okey? Gunakan tapak pun saya dah tunjuk. Gunakan manual pun saya dah tunjuk dalam satu masa. Okey? Dalam satu masa saya dah tunjuk dua cara. Best ke best. Okey? So, yang mana anda boleh, orang kata yang tak tahu, so anda dah dapat dah ilmu. Tak ada masalah sebenarnya kalau ada yang tanya ataupun ada yang bagi tahu, cikgu saya tak ada tapak tu. Tak ada alasan sebenarnya. Boleh. Okay? Boleh buat secara manual. Okay. So, bahagian kita punya bawah tulip kita dah selesaikan. Nampak? Kalau anda jahit pakai jahit tepi halus, dia akan jadi cantik lah. Dia akan jadi macam orang panggil ombak-ombak berombak, beralun. Beralun. Cantik lah. Okay? So kalau kalau yang ada mesin jahit tepi halus tu, boleh gunakan. Boleh gunakan. Okay? Boleh letakkan pada bahagian bawah tulip tu. Okay? Alright. So kita ketepikan dulu. Bahagian tulip ni kita dah siap. Kita ketepikan dulu. Okay? Saya nak tunjukkan macam mana kita nak jahit bahagian kita punya dart. Ni bahagian tulip. Kita ambil bahagian belakang. Sayang-sayang semua. Okay, bahagian belakang. Pastikan semua dah jahit tepi kecuali bahagian leher. Bahagian leher ni tak perlu jahit tepi sebab nanti kita nak letakkan dengan piping. Untuk baju ni saya nak tunjukkan teknik buat piping yang kemas. Tak payah lapik-lapik. Okay, lapik-lapik pun sebenarnya bila lama-lama tak kemas. Dia akan berbulu, betul tak? Jahit tepi tu berbulu, bahagian dalam tak selesa. So, untuk baju ni saya nak tunjuk macam mana cara nak buat piping yang kemas. Maksudnya piping tu kita jadikan dia sebagai lapik dalam. Gunakan piping saja. Okay, sebagai lapik dalam. Okay, so yang ni saya dah ambil bahagian belakang. Ada lagi satu soalan. Dia cakap, cikgu kalau saya nak buat rokul boleh lah kan? Boleh sayang, sangat cantik. Sangat cantik. Memang saya dah bayangkan bila siapa yang soal tu? Kak Asma Jalil. Bagus. Itu adalah salah satu fashion. Sebab tu bila daripada asas yang saya tunjuk ni, anda sendiri yang pandai mengolahnya. Mengolahnya. Buatlah orang kata render-render yang apa? Yang tarik-tarik tu kan. Lepas tu letak bahagian bawah. Memang sangat cantik. Okay, memang sangat cantik. Fashion
apa orang kata terkini kan. So kita boleh buat sendiri fashion baju kita sendiri, tak sama dengan orang lain. Memang sangat cantik dan juga moden. Tulip kan, tulip yang anda modernkan, design sendiri. Bagus soalan tu, bagus idea tu. Boleh letak render-render kat bawah. Buat sendiri, tarik kain, ambil kain lebar, jangan lebar sangat. Lebar dia dalam 2 inci. Janganlah lebar sangat. Nanti orang kata over pula kan. Dalam 2 inci, 1,5 inci pun dah cukup cantik. Ataupun nak buat kecil je, dia punya bahagian bawah tu ada nak buat kecil 1 inci pun cantik. Dia dapat comel, nampak cute je. Kalau besar-besar nanti orang nampak macam dah terlampau over. Kita tak nak fashion yang over-over. Kita nak fashion orang kata just nice je. Bila orang tengok pun macam wah, dia tak terlampau berlebih-lebihan. So 1 inci tu memang sangat cantik. Saya dapat bayangkan. Bahagian tulip tu dia ada kecil je. Ambil kain serong pun lagi cantik. Lepas tu ada buat tarik-tarik kan. Lepas tu letak bahagian bawah jahit. Bagus idea tu. Kawan kita dah bagi idea. Banyak sangat idea. Macam saya buat ni, orang kata basic. Saya nak tunjukkan baby sim. So, alhamdulillah bila ada dalam live ni, ramai yang bagi orang kata pandangan, pendapat kan. Yang kata nak pakai piping, nak pakai apa? Border lace. Yang terbaru ni nak pakai render tu buat sendiri. Sangat bagus. Memang sangat cantik. Buat dulu render, lepas tu baru cantum. Sama, teknik ni sama. Mesti kena selesaikan bahagian tulip dahulu. Boleh? Boleh faham lepas tu terpulang pada anda. Nak pasang render ke, nak pasang border lace ke, nak pasang piping ke, nak jahit tepi halus ke. Boleh. Bagus. Alright. So saya teruskan bagaimana cara kita nak buat dart. Semalam saya dah tunjukkan dart menggunakan jarum sahaja. Kita tandakan pakai jarum sahaja. So bila dah siap, dia akan jadi macam ni. Pastikan bila kita tanda dart, kapur yang kita gunakan tu nampak macam yang saya buat ni. Nampak tak? Pastikan nampak. So kamera boleh fokus tak? Pastikan kapur yang kita guna tu nampak. Jangan kain kuning pakai kapur kuning. Nanti kita yang keliru. So nampak tak 3 titik? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kiri dan kanan. So macam mana cara nak jahit? Saya akan tunjuk sekejap lagi. Nampak tak? Ni 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright. Nampak tak Sini 1, 2, 3. So macam mana cara kita nak jahit? Saya akan tunjukkan. Tak apalah. Kita akan tunjukkan cara macam mana nak jahit. Alright, so nampak tak 3 kapur yang saya tanda ni, kita cubit bahagian bawah. Ini teknik dia cubit bahagian atas. So bila kita buat dart ni lurus, anda akan tengok secara automatik dia akan jadi lurus. Terus dapat cubit atas, cubit bawah. So tengah dia terus kita dapat. So kita jahit macam ni. Nampak tak? Daripada atas yang kita tanda ni, letakkan. Ingat dart kita 1/2 inci. So kita jahitkan. Cara jahit dart bukan 1/2 inci ni pada atas. Nanti tak jadi dart, baju tu jadi pelik pula. Dekat bahagian tengah ni nanti baru kita masukkan 1/2 inci. So kita jahitkan. Kena matikan Untuk bahagian permulaan dart ni kita matikan jahitan. Kita rujuk pada yang tempat yang kita tanda tadi. So kita tengok ini bahagian tengah.
Dan kita mula jahit. Sampai bahagian tengah ni kita pergi kepada setengah inci. Kalau ada yang tanya, cikgu, saya punya mesin tak ada tanda pun. Cara ni macam mana? Caranya anda kenalah orang kata beli magnet ke yang boleh letak dekat bahagian mana 1 inci, mana setengah inci. Ataupun kalau anda tak ada benda magnet tu, anda boleh pakai selotip. Selotip nama dia. Ambil lah selotip warna hitam ke, warna hijau ke, warna merah ke sebagai tanda. Okey, boleh, tak ada masalah. Okey, kita dah sampai bahagian tengah. Sampai bahagian bawah ni kita pergi ke tanda bawah yang kita dah tandakan. Matikan jahitan. Pastikan anda matikan jahitan. Okay. Nampak tak? Ini dat kita. Okay, nampak? Boleh nampak tak? Sebab kita gunakan benang yang sama juga. Boleh nampak? Okay. Kamera cuba fokus Nampak tak? Ini daripada atas. Okay. Jahit ke tengah setengah inci. Sampai dekat bahagian tengah dat ni setengah inci jarak dia. So ke bawah. Pergi ke tempat yang kita tanda dat bawah. Jadilah dat kita. Okay, cara paling senang sekali. Okay, saya cuba buat pada sebelah lagi. Anda tengok betul-betul. Okay, cara dia. Okay, kan kita dah tanda 3 tempat ni. 1, 2, 3. Kan? So, anda cubit bahagian bawah. Tempat yang kita tanda tu. Cubit bahagian atas. Okay, cubit. Bila kita dah cubit bahagian atas dan bawah, bila kita buat garisan yang orang kata garisan kita tu tegak, secara automatik kita akan dapat, nampak tak? Garisan tengah dat tu terus dapat. So kita jahitkan mula daripada atas. Matikan jahitan. Letak betul-betul. Okay, matikan jahitan. Boleh faham tak ni? Boleh dapat tak ni? Ada soalan? Okay, so kita jahit. Kita jahitkan sampai ke bahagian dat tengah. Pastikan setengah inci. Sampai dat tengah, pastikan setengah inci. Kemudian pergi kepada dat bawah. Dat bawah kita matikan jahitan. Okay. So, kita dah siap dah. Buang segala yang tak perlu ni. Okay, nampak? Ni dat kita. Okay, faham tak ni? Anda boleh cuba buat. Bila anda cuba buat sambil tengok video saya yakin anda akan boleh buat. Sambil buat tu sambil tengok video ni semula. Sebab tu kita galakkan untuk anda share. Okay. So kita dah siapkan 2 dat kita ni. Nampak? Kita dah siapkan 2 dat kita. Dat pastikan lurus. Jangan buat bengkok. Kalau kita buat dat tu, orang kata kita tak buat secara lurus, bila dah jadi dat, dia akan nampak dat tu bengkok. Okay, pastikan dat lurus, tegak. Okay, tegak. Jangan buat dat bengkok. Alright, boleh? Okay, sekarang kita dah siapkan dat. So, kita nak cantumkan badan belakang dengan badan depan. So, jom kita cantumkan. Okay, kita cantumkan. Bila nak cantum, pastikan kain cantik bertemu cantik. Ini badan belakang kita, ini badan depan kita. Badan depan kita ni ada 2 keping. Jangan salah. Jangan silap. Boleh buat suku inci pun tak ada masalah sayang. Boleh. Ada setengah baju, okey.
Kalau biasanya lah kalau saya buat baju, kalau dada dengan dia punya bahagian pinggang tak jauh beza, saya akan buat dia punya dad tu suku inci saja. Okay, lebih cantik. Okay, boleh, tak ada masalah. Nak buat dad suku inci pun boleh. Saya pernah ajar kelas-kelas sebelum ni, kita buat dad suku inci. Tak ada masalah sayang. So cuma kena masa buat pola tambah kelonggaran tu setengah inci lah untuk dad, bukan 1 inci. Okay, kalau kita nak buat bahagian dad tu, kita nak ambil suku. Boleh faham tak ni? Okay, kita letakkan kita punya. Pastikan betul pastikan betul. Tengok mana depan mana belakang. Okay, letakkan dulu. Sekejap saya tengok. Siapa yang dah ada dalam live ni, boleh tak? Saya nak tengok dekat ruangan komen anda tag 3 orang rakan anda. Boleh tak? Saya nak tengok komitmen anda. So saya nampak siapa yang tag rakan dia. Cuba tag, saya nak tengok siapa yang betul-betul beri komitmen nak bantu orang lain. Tag 3 orang rakan yang anda tahu dia berada di bidang jahitan, minat jahitan ataupun yang minat fashion, yang baru nak belajar pun boleh tag. Cuba tag, saya nak tengok siapa yang betul-betul beri komitmen. Kita boleh nampak dalam tu. Okay, so kenapa? Sebab kenapa apa? Soalan dia? Ada yang tanya, kenapa saya jahit baby seam bahagian bawah kain yang lembut tu berkedut-kedut? Sebab apa? Cikgu, kenapa saya jahit kain yang lembut macam cikgu punya jahitan? Saya jadi berkedut-kedut. Maksudnya jahitan yang baby seam lah. Okay. Sebab satu kemungkinan masa puan jahit, puan menarik kain. Okay. Satu lagi, mungkin sebab apa tahu, bila kita guna tapak ni, kita memang kena betul-betul hati-hati dan juga mahir. So kena betul-betul jangan sampai dia macam karipap lah. Memang biasa bahagian yang selekoh tu dia memang agak rumit sikit dan memerlukan kesabaran. Kadang-kadang bila kita dah jahit, kita kena buka balik supaya kita nak bagi dia bentuk betul-betul bulat. Okay? Sebab tu bila ada bahagian yang orang kata bulat, saya lebih suka guna secara manual. Lebih senang kita nak bentukkan dia. Cuba buat. Cuba buat. Okay, cuba buat. Okay, cuba buat baru anda tahu. Okay. Okay, nampak tak? Ini kita punya saya tunjuk macam ni lah supaya anda nampak. Nampak tak? Tu dia. Okay, itu bahagian kita punya baby seam. Tak, bahagian kita punya tulip. Nampak tak bahagian tulip kita? Pastikan dia bersilang. Okay, so bahagian ni lah kita cantum dengan belakang. Cantik bertemu cantik. Okay, saya cantumkan bahu dia. Pastikan anda belajar sampai habis. Jangan belajar sekerak jalan tu yang nanti ada yang belajar sekerak jalan, ilmu tak dapat habis, nanti tak faham. Okay, so saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada anda yang tag rakan-rakan anda. Saya nampak. Terima kasih kepada yang committed, tag rakan-rakan yang nak bantu rakan-rakan dia. Okay, terima kasih banyak-banyak. So, kita cantumkan ketiga-tiga bahagian. Okay, bahagian ni kan, bahagian bahu ni kalau kita nak jahit tepi sekali pun boleh sayang. Bukannya tak boleh, boleh. Jahit tepi bahagian bahu dengan bahagian ketiak. Nak jahit tepi sekali boleh, tak ada masalah.
Okay, tak ada masalah. Kalau rasa macam ni lebih selesa, jahit tepi satu-satu. Okay, jahit tepi satu-satu pun boleh. Tak ada masalah. Okay, so kita cantumkan dulu bahagian bahu kita ni. Setengah inci basi dia. Sekejap ya. Basi setengah inci. Okey, so kita cantumkan basi setengah inci. Matikan jahitan, jahitkan. Okey, jahitkan. Jom matikan. Terima kasih kepada semua yang tag rakan-rakan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Orang kata insyaAllah kita dapat bantu rakan-rakan kita yang lain. Dan sebab itu insyaAllah hanya Allah sajalah yang dapat membalas kebaikan anda. Menjadi orang kata apa, saham akhirat untuk anda juga kan. Bantu orang lain. Okay, so kita cantumkan sebelah lagi. Selesaikan dulu bahagian bahu. Kedua-dua belah bahu kita ni. Pasti sama ya, setengah inci. Boleh faham tak ni? Kalau ada soalan dah boleh letakkan di ruangan komen. Pasti setengah inci, matikan jahitan. Lepas ni boleh bergaya lah, siapkan dan boleh pakai dengan seluar, palazzo, pakai dengan skirt pun cantik. Okay. So ini dia. Nanti yang ni nanti kita boleh jahit sementara lah sebelum kita nak pasang apa? Nak pasang kita punya piping. Bila kita dah jahit bahu seperti yang saya beritahu. Okay, seperti yang saya beritahu, bila kita dah jahit bahu, cuba sarung kepala. Jangan nanti dah siap ni cikgu Tini ajar tak boleh masuk kepala lah. Siapa yang kena? Cikgu Tini yang kena. Okay? Ingat, bila dah jahit bahu, try masuk kepala. Boleh ke tak? Okay? Macam saya buat. Saya tunjukkan kepada anda. Ni kan kita dah cantum bahu, masukkan kepala. Cuba. Sebab bila kita buat pola, itu bukan ukuran orang kata, yang kita bagi tu adalah ukuran yang orang kata untuk anda dapatkan leher yang tak perlukan zip. Tetapi kena berhati-hati juga. Kita check balik. Kita check balik. Macam kita buat live pun kita kena buat sound check dulu kan. So bila kita dah buat baju, kita check balik sama ada kepala kita boleh masuk ke tak. Kalau tak boleh masuk, baru kita besarkan sikit. Pastikan share ni, orang kata like ni kita share supaya anda boleh tengok balik. Nampak tak? Okay? Ini kita try masuk kepala kita. Macam saya try masuk kepala, boleh. Okay? Walaupun saya pakai spek, dia boleh masuk. Dan juga tak terlampau luas. Nampak tak? Tak terlampau luas sangat sampai nampak lurah. Okay? Tak perlu sebenarnya bila kita nak buat leher yang tak ada zip ni, kita kena buat luas. Tak perlu. So, ikut apa yang saya dah beri panduan. Cuma nanti bila dah jahit bahu, check balik. Check sama ada boleh masuk kepala ke tak boleh. Bila dah boleh masuk kepala, teruskan jahitan. Sekiranya rasa macam masuk kepala tu ketat-ketat, potong, besarkan sedikit. Jangan pula pergi besarkan 1 inci. Potong sikit dulu. Okay, dalam 10 inci. Okay, bila sarung balik rasa macam kecil juga lagi, potong lagi suku. Jangan terus ambil potong sekali 1 inci yang dah potong. Tak boleh. Okay. So bila dah boleh masuk kepala, kita boleh terus jahit sisi dia. Okay. Terus jahit
sisi dia 1 inci basi. Boleh ikut tak ni? Masih lagi bersemangat tak ni? Bagi love sikit. Cuba tengok. Bagi love sikit. Yang tak ada kain untuk baju tulip ni anda kena sediakan. Kalau macam anda bersaiz kecil, kena pakai lebih meter tau, 2,5 meter. Sebab kita bahagian depan kita ambil 2. Kalau bidang 60 tu, kalau badan kecil anda boleh pakai 2 meter. Sebab bidang 60 macam saya tunjuk masa kita potong, kita boleh terus ambil bahagian depan sekali. Kalau kain bidang 45 ni, kita kena ambil lipat 2 baru kita boleh ambil. Kena pastikan anda kena lebihkan meter. Kalau yang berbadan besar, pastikan baju saja sediakan 3 meter atau lebih. Okey, banyak love. Bagi saya love banyak-banyak sikit. Dan satu lagi saya nak ingatkan sekali lagi kalau siapa-siapa yang nak kita punya pola kanak-kanak blouse tulip ni ada pada buku keluaran terbaru kami dalam siri kanak-kanak. So yang dewasa kita dah tunjukkan. So kalau yang kanak-kanak punya saiz, pola ni ada dalam buku tersebut. Kita akan letakkan dalam buku seterusnya ni. Tunggu pelancaran daripada kami. Okey, so sekarang ni kita nak cantum bahagian sisi. Okey. Bahagian sisi basi kita adalah 1 inci. 1 inci, jangan lupa. So, kita penitikan dulu. Kita nak supaya tak nak nanti ada yang terkelepit ataupun tak sama. Saya nak anda penitikan dulu. Kan? Leher kalau terluas. Kalau terluas kan, salah satu cara kena buat macam dart. Okey? Dart. Dart dekat bahagian leher, buatlah macam fashion sikit dekat bahagian depan ni lipat. Pun boleh. Ada orang dia akan letakkan sedikit getah. Okey? Kalau terluas, pastikan nak buatlah dart pada bahagian depan tu sikit. Buat macam fashion ataupun buat kedut-kedut sikit bahagian depan. So dia jadi fashion lah. Jangan pula buat kedut-kedut. Kedut-kedut dalam bahagian depan je. Buat macam jahit kasar kemudian tarik. Jahit kasar kemudian tarik, so dia jadi fashion lah dekat bahagian depan. Tu kalau terluas lah, kalau terbesar sangat. Okay? Tapi pastikan ikut yang saya dah bagi panduan ni, insyaAllah. Okay? Orang kata sedang-sedang, just nice. Tak adalah terlampau luas sangat. Semua boleh masuk kepala. Dalam buku terbaru, ada yang tanya. Okay, siapa tanya? Suhaida, dalam buku terbaru ni ada berapa fashion? Rahsia sayang. Sebab nanti kita akan bagi tahu kepada anda. Buku ni lebih padat, lebih mudah dan juga lebih design dia. Lebih banyak design dia. So anda kena tunggu kita. Gabungan yang saya boleh bagi tahu, dia adalah gabungan tradisional dan moden, dan kita ada selit sedikit pola untuk dewasa, fashion dewasa. Kita ada selitkan dalam buku tu. So kalau siapa yang tak dapatkan buku ni, memang sangat-sangat rugi. Okay, memang sangat-sangat rugi. Padat sangat dengan ilmu. Padat sangat dengan ilmu dan fashion-fashion terkini. Okey, ada yang tanya tulip padan dengan kain apa cikgu? Tulip kita boleh padankan dengan kain A-line. Kita boleh padankan dengan kain duyung, kain lipat batik, palazzo kalau nak pakai seluar kan, palazzo. Kalau anda rasa nak santai, nak pakai dengan jeans pun boleh. Okey.
Banyak. Tulip ni kita boleh try, orang kata nak pakai dengan kain boleh. Kalau kita nak pergi majlis-majlis rasmi. Kalau kita rasa nak pergi bersantai, nak tukar, nak pakai baju blouse ni dengan seluar pun boleh. Palazzo pun boleh. Okay. So, macam saya cakap tadi, kita samakan bahagian tulip dia ni. Penitikan. Okay, penitikan. Okey, nampak tak? So, bahagian bawah ni ada yang tanya tadi kenapa letak basi. Kita nak hati-hati sayang. Kita tak naklah nanti ada masalah sebelah tinggi, sebelah rendah tak sama. So, sebab apa kita letakkan basi? Sebab kita nak pastikan dia sama. Okey? So, bahagian bawah ni nanti kena lipat dulu sebelum kita nak jahit. Kita nak pastikan dia sama nanti. Kat sini kan ada basi 1 inci kan? So, kita jahitkan dulu sebelum kita cantumkan. Bahagian belakang. Cantumkan dulu basi dia ni bahagian belakang 1 inci. Okey, so untuk kita punya bahagian belakang ni, basi untuk bahagian bawah 1 inci. So kita jahitkan dulu sebab kita nak cantum dengan bahagian depan. Jangan lupa jahit dulu. Okey, kita cantumkan. Cantumkan dulu. Nampak tak? Kita cantum sambil senyum. Cantum sambil senyum. Rahsia sebenarnya kan, rahsia anda nak jahit cantik kan, masa jahit tu senyum. Kan? Betul tak? Dapat membangkitkan mood. Mood kita pun jadi mood yang positif. Kan? Okey, bila kita dah jahit bahagian bawah ni, pastikan dia sama Kita tak nak nanti tak sama. Kita akan jahit daripada bawah bawa ke atas. Itu skill Cikgu Tini. Okey? Kalau anda nampak yang mana-mana jahit daripada bawah ke atas tu sebenarnya adalah skill Cikgu Tini. Okey? Alright, kita jahit daripada bawah bawa ke atas sebab kita nak sama je. Kita tak nak nanti bawah dia ada yang tinggi sebelah, rendah sebelah. Penitikan. Okey, penitikan bagi dia sama, kita penitikan. Basi dia 1 inci sayang. Okey, 1 inci. Okey, yang tadi yang ada tanya kenapa kalau kita nak potong kenapa perlu letak basi? Inilah dia. Kita kena hati-hati sayang. Walaupun kita nak kerat, bahagian depan kita nak kerat, kita perlu hati-hati. Kita perlu hati-hati sebab tu saya cakap tak apa, kita pakai lebih kain untuk kita nampak cantik baju, untuk buat baju, orang kata apa, baju peplum kita, baju tulip kita ni. Okey, so kita jahit pada bawah. Basi 1 inci. Basi sisi 1 inci sayang ya. Jangan lupa. Letak betul-betul, matikan jahitan. Matikan dulu. 2-3 kali mati pun tak apa. Okey. Barulah kita jahit bawa ke atas. Jangan suka tarik kain waktu jahit. Okey, cara saya jangan suka tarik kain waktu jahit. Samakan dia je, insya-Allah. Insya-Allah dia akan sama. Jangan risau. Kalau kita potong kain betul, kalau kita tengok pola, potong pola betul, buat pola betul, tak perlu risau, dia akan jadi sama. Okey, so kita jahitkan. Basi dia kena sama 1 inci. Nampak tak? Samakan. Samakan. Okey. Bahagian kita punya tulip ni pastikan jangan sampai masa kita jahit tu terlipat sayang.
Tak nak terlipat. Hati-hati. Okay, hati-hati. Tengok balik. Penitikan. Kita nak jahit biar dia cantik. Okay, so yang kat sini yang kita ada tulip dia, letakkan peniti. Pola kanak-kanak tu daripada kalau baju apa macam jumpsuit tu, baju baby tu, ukuran baby lah. Tapi kita akan buat pola nanti, kita ada carta sekali ini insya-Allah dalam buku tersebut, carta kanak-kanak. Okey. Tapi untuk pola, biasa kalau kita nak buat pola, saya akan gunakan saiz kanak-kanak yang sederhana lah. Okey, supaya pola tu anda nampak. Sebab saya gunakan pembaris skala kecil. Kita gunakan ukuran sebenar ya. Maksudnya saya buat pola tu sebenarnya skala kecil punya. Saiz dalam ukuran untuk kanak-kanak tu saya lebih suka guna umur yang dah 9-10 tahun macam tu. Okey, tetapi kita ada carta pola tu. Okey, so kita jahit. Tengok betul-betul kat bahagian tulip, jangan sampai dia terlipat. Kita tak nak. Bila terlipat, buka balik. Okay, bila terlipat, buka balik. Betul kan? Okay. Sebab tu kita nak jahit ni hati-hati. Jangan cepat, nak siap cepat tapi tak kemas. Okay, nak siap cepat tapi tak kemas. Okay, so kita tengok betul-betul. Okay, nampak tak? Ya, kalau baju kurung wajib jahit daripada bahu ya. Kalau baju fashion macam ni, modern-modern, boleh jahit. Kalau tak semestinya, janganlah cakap tak boleh ke jahit pada atas sampai ke bawah. Boleh sayang. Cuma saya bagi tahu cara ni lebih, orang kata kita nak bahagian bawah sama, atas pun sama. Skill. Ni dipanggil skill. Bukan cakap tak boleh lah jahit macam tu. Cikgu tinggi cakap tak boleh, kena jahit daripada bawah bawa ke atas. Okay, bukan tak boleh, ini adalah skill. Okay, cara saya untuk saya tunjuk kepada anda supaya bahagian bawah tu sama, bahagian atas pun sama. So dah sampai atas, matikan jahitan. Okay, so dah siap dah. Kita jahit sisi dia. Okay, kita tengok balik kat sini. Kena tengok kena check. Okay, nampak tak? Jangan sampai, maksud saya jangan sampai bahagian tulip ni terlipat macam tu. Kita tak nak. Okay, sebab tu kita kena hati-hati. Peniti kan? Kita tak nak dia terlipat. So kalau macam ni nampak tak, dia cantik je lah. Letak kat bahagian, betul kat bahagian sisi. So kita cantum sebelah lagi, gunakan cara yang sama. Cantum sebelah lagi, gunakan cara yang sama. Boleh ikut tak ni? Masih lagi bertenaga tak ni? Boleh? Boleh saya teruskan? Bahagian bawah baju, belakang. Okey, misal kata siapa yang gunakan jahit tepi. Okay, siapa yang gunakan jahit tepi, maksudnya bahagian belakang tu kena guna jahit tepi sekali lah. Basi kena sama. Basi depan belakang dia kena sama. Kalau macam ni saya letak basi 1 inci. So, sekiranya nak buat baju guna jahit tepi tu, letak basi 1/2 inci pun dah okey sayang. Boleh. Okay. Ataupun kalau nak letak, tadi yang nak buat apa tu? Nak buat ropol. Letak basi 1/2 inci je. Depan dengan belakang. Okay, depan dengan belakang. Pastikan depan dengan belakang bila cantum sama. Okay, pastikan depan dengan belakang bila cantum sama. Okay.
Saya dah menjawab soalan So kita teruskan untuk bahagian sebelah lagi. Penitikan. Bagus sebab saya tunjuk basic. Saya kena gunakan kelim biasa. Anda boleh olahkan. Kalau macam depan dengan belakang, cikgu saya nak buat depan dengan belakang baby sim, boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah, boleh. Saya yang saya tunjukkan ni basic sayang-sayang semua. Basic. So tahniah lah yang orang kata dia faham. Yang dia faham daripada olah semula nak jahit berfashion. Samakan. Peniti bagi dia sama. Bahagian bawah ni mesti bagi dia sama. Nak jahit baby sim pun boleh, tak ada masalah. Cuma saya ialah kita kelas secara live kan. Masa pun satu hal juga kita bergerak dengan masa juga. Boleh, tak ada masalah sayang. Penitikan bawah ni pastikan dia sama. So kita jahitkan. Sama juga, saya akan mula daripada bawah, bawa ke atas. Spasi 1 inci. Matikan jahitan, banyak kali pun tak apa. So kita jahit. Spasi 1 inci. Buangkan ni. Samakan. Nampak? Jangan tarik kain. Just kita samakan dia. Nampaknya ada yang dah surrender. Nampaknya ada yang dah surrender, saya tengok. So kita buat sampai habis. Pastikan betul-betul kemas. Betul-betul kemas. Satu inci sampai atas. So kita dah siap dah cantumkan kita punya tulip. So jom kita tengok. Ini tulip dia. Alright, so kita dah siap dah bahagian tulip dia. Nampak bahagian bawah tulip dia kita dah siapkan. Dah jadi kemas dah blouse tulip kita. Tinggal kita nak cantumkan lengan dengan leher. Dah boleh pakai dah. Kita cantum lengan dan juga leher, dah boleh pakai. Dia tanya, cikgu, upah untuk baju blouse ni berapa? Upah untuk baju blouse terpulang macam mana saya nak cakap Kalau kita buat yang biasa, yang standard yang macam saya buat ni,
Tak ada menggunakan render, tak ada cantum-cantum bahagian bawah yang standard lah. Ini kita panggil tulip yang basic. Okay, tulip basic. So kalau anda buat tulip yang macam ni, anda boleh ambil upah untuk baju ini tanpa zip, leher-leher bulat macam ni. Okay, tangan biasa anda boleh ambil RM55. 55 RM55 yang basic. Kalau anda buat yang ada kata ropo-ropo lah, nak tambah aksesori lah kat bawah, dan tangan anda buat tangan yang mungkin ada pattern gelembung ke dan sebagainya, ada zip kat tangan ke, okay, anda kena tambah lah daripada situ. Biasanya bila kita buat zip, tambah zip kat tangan ni, kita tambah macam saya akan tambah RM10 macam tu untuk bahagian zip. Okay, ada yang tanya, kalau tulip yang potong bahagian pinggang, belakang nak potong juga ke? Tak perlu. Belakang tak perlu potong, depan sahaja. Depan sahaja yang potong pada pinggang, belakang tak perlu. Tulip ni pun anda boleh buat pelbagai cara tau, ataupun tulip yang anda ambil kain peplum, buat tulip peplum, sangat cantik. Kalau tulip peplum, anda kena buat depan belakang potong, kena potong depan belakang lah. Kalau buat tulip yang macam saya tunjuk, so biar macam biasa je, tak perlu belakang, tak perlu potong pada pinggang. Okay, belakang tak perlu potong pada pinggang, depan sahaja. Depan sahaja. Ucapan terima kasih banyak-banyak kepada anda yang mesti sampai habis, yang belajar sampai habis. Saya ucapkan dan saya doakan anda semua dipermudahkan segala urusan. Anda dapat ilmu ni dengan orang kata mudah. Saya halalkan segala ilmu yang saya berikan kepada anda dunia dan akhirat. Dan saya berterima kasih banyak-banyak kepada anda yang sudi sharekan live kita agar kita dapat bantu lebih ramai kawan-kawan kita yang perlukan bantuan kita. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan sebab anda selalu share, anda selalu tag rakan-rakan, sebab itu anda diberikan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. So hanya Tuhan sajalah yang dapat membalas segala jasa baik anda. So yang terakhir, yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah yang kurang adalah daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih semua. I love you. See you. Bye.